Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar nak murid ustaz sekalian? InsyaAllah pada pagi ini kita akan meneruskan PDPR kita di dalam tajuk, masih lagi dalam tajuk yang sama seperti semalam di bidang sirah ya, iaitu tentang Nabi Muhammad SAW dan masyarakat Mekah. Pada kelas yang lepas, sebelum kita belajar, marilah kita sama-sama meletakkan tangan berdoa kepada Allah, kita pohon kepada Allah supaya kamu diberikan kefahaman ilmu dan dilapangkan dada kamu untuk mempelajari apa yang nak kita pelajari pada hari ini. Okey? Okey, sama-sama tanda tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Okey. Okey. Semoga doa kita dimakbulkan oleh Allah SWT. Okey, seperti kelas yang lalu, pada kelas yang lalu kita dah mempelajari ya macam mana keadaan masyarakat di Mekah ketika sebelum agama Islam tersebar di Mekah, di mana masyarakat Mekah pada ketika itu ataupun dikenali sebagai masyarakat Arab Jahiliyah, mereka mengamalkan akhlak-akhlak yang tidak baik kan, pada kelas lepas. Okey, kalau kamu nak tahu apa yang akhlak yang tak baik itu, okey, kamu boleh tengok video yang sebelum ni. Okey, okey, seterusnya sekarang ni, hari ni kita nak belajar bagaimana apa dia, buka muka buku teks kamu, muka surat 116, apa dia kepribadian Nabi Muhammad sebelum menjadi Rasul. Ya, Nabi Muhammad SAW ni adalah seorang insan yang istimewa. Ya, daripada dia kecil lagi, ada dah nampak dia punya akhlak-akhlak yang terpuji. Ya, okey. Antara akhlak yang terpuji, okey, tengok buku teks kamu tu. Okey ya, tengok. Okey. Yang pertamanya, okey, ini sebelum Nabi menjadi Rasul. Apa dia akhlak dia? Pertama, dia baginda seorang yang amanah. Nabi Muhammad SAW ni terkenal ya dengan sifat yang amanah, sehingga diberikan kepercayaan menguruskan perniagaan Khadijah. Pada awalnya Khadijah ni adalah isteri Nabi Muhammad, tapi pada awalnya Nabi ni Khadijah ni merupakan seorang saudagar yang hebat. Tetapi apabila Khadijah ni mengenali Nabi, di mana pada awalnya Nabi bekerja dengan Khadijah ni, lama kelamaan Khadijah mendapati Nabi Muhammad ni adalah seorang yang amanah. Bila dia buat kerja tu, dia lakukan dengan tanggungjawab, jujur. Tu Nabi Muhammad. Itu belum lagi dia jadi Nabi. Okey, dia seorang yang amanah. Okey. Yang keduanya, okey, tadi yang pertama yang ni. Yang keduanya, sentiasa bercakap benar dan adil. Nabi Muhammad ni adalah seorang yang bercakap benar. Ya, sidik, benar, berkata benar ya, dan adil. Di mana ketika Nabi Muhammad SAW tidak pernah berhubung dan pilih kasih, tidak pernah berbohong, tidak pernah berbohong dan pilih kasih. Nampak tu, Nabi Muhammad tidak pernah berbohong, jadi dia bercakap benar dan pilih kasih. Maknanya kalau pilih kasih ni maksudnya dengan orang ni dia cakap baik, lembut. Dengan orang ni dia cakap tak baik. Mana yang kawan dia baik, dia cakap elok-elok. Yang kawan yang tak baik, dia mula cakap yang tak elok. Itu dia tak buat. Dia tak ada macam itu. Nabi Muhammad ni seorang yang tidak pilih kasih ya. Dia seorang yang kalau dengan siapa pun, dia akan sama macam itu juga. Dan sifat terpuji ini menyebabkan baginda diberi kepercayaan mengadili perbalahan antara kabilah ketika meletakkan Hajar Aswad.
Pada suatu ketika di kota Mekah berlakunya banjir besar ketika itu. Pada masa tu berlaku banjir besar, maka Hajar Aswad tu Kaabah tu telah roboh dan menyebabkan Hajar Aswad tu pun telah beralih tempatnya. Kan, bukan dekat yang Kaabah tu lagi dah. Jadi apabila berlakunya perkara tersebut, Hajar Aswad tu dah jadi macam tu. Dekat Mekah ni ada banyak kabilah-kabilah, kaum-kaum ya, ketua-ketua kaum-kaum ni, puak-puak ni. Jadi mereka ni satu sama lain berbalah, bergaduh. Sebab apa? Nak letakkan batu Hajar Aswad tu di tempatnya. Itu je puncanya. Nak meletakkan batu Hajar Aswad tu di tempatnya. Jadi ketika itu dah bergaduh-gaduh ni, tak dapat dah keputusan. Macam mana ni bergaduh-gaduh kan? Jadi ketika itu mereka kata siapa orang yang akan yang pertama masuk ke dalam masjid tu, orang itulah yang akan dipilih untuk apa? Untuk meletakkan kan, untuk memberi keputusan siapa yang patut mengangkat batu Hajar Aswad tu. Dari segi keadilannya, okey. Apabila dia pun tunggu-tunggu, tengok-tengok yang masuk tu Nabi Muhammad. Masa tu dia belum jadi Nabi lagi ya. Nabi Muhammad masuk. Nabi Muhammad masuk. Lepas tu dia orang panggil Nabi Muhammad. Okey, minta Nabi Muhammad tu datang. Dia orang beritahu, ni tengah bergaduh apa semua ni kan. Dan Nabi Muhammad dengan adil dan bijaksananya, Nabi Muhammad ni, dia meletakkan serbannya. Nabi Muhammad meletakkan Hajar Aswad tu di atas serbannya, dan setiap hujung serban tu akan dipegang oleh kabilah, ketua-ketua kabilah tadi tu. Setiap seorang pegang bucu-bucu. Nabi Muhammad angkat batu tu, letak atas kain serban dia. Lepas tu dibawa ke tempat yang nak letak Hajar Aswad tu, dan Nabi ambil Hajar Aswad tu dan letak semula di tempatnya. Nampak? Adil tak? Adil kan? Tu dah lah adil, bijaksana pula tu kan. Okey. Okey, seterusnya yang ketiga, tidak suka membuang masa. Sejak kecil lagi, hidup baginda terisi dengan perkara-perkara berfaedah. Selalu Ustaz ingatkan kamu kan, buat benda-benda yang bermanfaat, berfaedah. Ya. Ni contoh daripada akhlak Nabi kita lah ni. Ya. Baginda sangat rajin membantu ya. Baginda sangat rajin membantu Halimatus Sa'diyah. Siapa Halimatus Sa'diyah ni? Ibu susuannya mengembala kambing. Nampak? Nabi ni daripada kecil lagi dia dah mula dah. Ya. Dia tak ada buang masa, tidak melakukan perkara-perkara yang kata apa? Larang. Tak ada. Apa yang dia buat semuanya adalah perkara-perkara yang berfaedah. Daripada kecil sampailah ke besar. Nampak? Jadi Nabi adalah seorang manusia yang tidak suka membuang masa. Nampak? Yang keempatnya, penyantun. Penyantun baginda sentiasa bermanis muka dan berlemah lembut dalam percakapan. Kita pun sama. Sebagai umat Nabi Muhammad, kita kena contohi apa yang dah Nabi buat. Apa akhlak Nabi yang baik, kita ikut. Semua akhlak Nabi ni semuanya baik-baik belaka. Ya. Nampak? Bila jumpa dengan orang, dia akan bermanis muka. Dia penyantun, sopan santun, berlemah lembut dalam bercakap, tidak bercakap tinggi-tinggi, cakap kuat-kuat, tak ada. Sikap baginda ini sangat disenangi dan dihormati ramai. Bila kita bercakap baik dengan sopan santun, manis muka, senyum, lemah lembut, orang pun akan sayangi. Begitu juga pula Nabi, nampak? Sangat disenangi dan dihormati ramai. Baginda juga terkenal dengan sifat pemaaf dan dermawannya. Pemaaf ni, walaupun orang buat benda-benda yang tak elok pada Nabi, Nabi tetap memaafkan orang tersebut. Ya. Apatah lagi dari segi dermawannya, dengan kita memang seorang yang pemurah Nabi ni ya. Akhlak Nabi Muhammad SAW ni disentuhi hidup
dan diberkati. Kalau kita nak hidup diberkati, kita ikutlah apa yang Nabi buat. Macam mana akhlak Nabi, ketika mana masa dia hidup, macam itulah kita cuba buat. Walaupun kita tak boleh nak jadi sebaik Nabi, tapi kita cuba buat. Buat apa yang Nabi buat ketika dahulu, kita buat juga. Kan? Barulah kita boleh hidup aman damai, tenteram, orang pun sayang. Okey? Okey, seterusnya buka muka surat 117. Okey, tengok buku teks kamu tu, kepribadian Nabi Muhammad dalam menghadapi penentangan masyarakat Mekah. Ketika di Mekah ni, Nabi menyampaikan dakwah secara nyorok-nyorok kan. Dia rahsia-rahsia, tak ada secara terbuka. Tapi mana yang tahu apa yang nak Nabi sampaikan tu, menerima tentangan daripada masyarakat Mekah. Masyarakat Mekah ni tak suka apa yang dakwah, apa yang Nabi nak sampaikan. Tu. Tapi Nabi tetap ya, dengan akhlak mulianya, walaupun menimpa tentangan, Nabi seorang yang sabar dan tabah. Abu Lahab, bapa saudara Nabi, Nabi Muhammad SAW dan isterinya menentang dakwah Nabi ni. Mereka menggelar Nabi Muhammad sebagai pendusta. Pendusta tu apa? Penipu. Namun baginda Nabi Muhammad tidak patah semangat dan sentiasa berbuat baik kepada mereka. Nampak? Abu Lahab ni bapa saudara, mesti dia lagi tua daripada Nabi kan. Walaupun macam-macam bapa saudara dia buat, dibaling batu lah, apalah, digelarkan dengan pelbagai-bagai gelaran, tapi Nabi tetap sabar, tetap tabah, ya, teruskan perjuangan dakwah dia, ya, tanpa rasa gerun. Betul lah. Berpendirian teguh. Yang pertama tadi sabar dan tabah. Yang kedua, Nabi seorang yang berpendirian teguh. Pendirian teguh ni Nabi Muhammad SAW ditawarkan, ya, ditawarkan harta yang banyak jika menyembah berhala. Nampak? Punyalah mereka nak tarik Nabi Muhammad ni, sebab dia orang ni orang Arab jahiliah. Bila Nabi ajarkan risalah dakwah, bertauhidkan Allah, tapi orang-orang Arab jahiliah ni tak nak. Sampai Nabi ni dia tawarkan dengan harta yang banyak. Kalau kau tak buat, ya, kami bagi harta. Kau ikut cara jahiliah, sembah berhala. Tapi baginda Nabi Muhammad SAW menolak tawaran tersebut dengan tegas dan meneruskan dakwah dengan cekal. Nampak? Pendirian teguh ataupun istiqamah. Istiqamah, kita nak buat sesuatu kenalah dengan istiqamah, teguh. Jangan bila dah dapat dugaan sikit dah patah semangat. Nak belajar, nak belajar, kena usaha, kena tabah, kena kuatkan semangat. Memanglah dekat keliling kamu lagilah PDPR sekarang ni. Kan banyak dugaan kan. Jadi istiqamah, kita contohi akhlak Nabi ni, berpendirian teguh. Okey, yang ketiga seterusnya, bijak merancang. Baginda diperintahkan oleh Allah berhijrah ke Madinah ketika Abu Jahal dan sekutunya merancang untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Sampai satu tahap, ketika Nabi nak menyampaikan dakwah di kota Mekah ni, dugaan Nabi sangat-sangat berat. Dan lepas tu Allah perintahkan Nabi berhijrah ke Madinah. Ya, baginda telah memilih jalan ke selatan untuk ke Madinah. Walaupun Madinah terletak di utara Mekah, untuk mengelirukan musuh. Nampak? Kalau ikutkan nak pergi ke Madinah tu ke arah utara, tapi dia kena pusing jauh. Dia kena pusing jauh sikit supaya dapat mengelirukan pihak musuh. Sesampainya di Madinah, baginda merancang usaha dakwah yang lebih meluas, ya. Nampak? Kita kena bijak. Bijak dalam kehidupan kita, kita kena bijak. Bijak merancang. Kamu pun sama. Sebagai seorang murid, kamu kena bijak. Kamu nak jadi berjaya, apa yang kamu kena buat?
Apa yang kamu kena lakukan? Kamu fikir-fikirkan. Adakah kalau aku lepak, main handphone, tengok TV, aku boleh berjaya? Fikir-fikirkan ya. Okey? Ya. Tadi telah Ustaz terangkan beberapa kepribadian Nabi Muhammad sebelum menjadi rasul dan selepas menjadi rasul. Apakah macam manakah sifat Nabi, kepribadian Nabi untuk menghadapi tentangan pada ketika itu. Maka tentangannya sangat-sangatlah berat ya. Okey. Untuk aktiviti pada hari itu kamu pada hari ini, Ustaz nak kamu buka buku muka surat. Ini kamu dah buat kan, muka surat 114. Okey, sekarang ni buka muka surat. Belum lagi. Buka muka surat 113. Yang kamu dah buat ni 112 ni. Okey, 113. Okey, untuk tugasan hari ini, kamu dikehendaki bulatkan jawapan yang betul. Mudah aja bulatkan jawapan yang betul. Contoh, pergaduhan dan sering berlaku dalam masyarakat Arab sebelum Nabi Muhammad menjadi Rasul. Pergaduhan dan itu dah peperangan. Okey, yang pertama, mereka membunuh anak-anak perempuan kerana takut akan apa? Takut akan apa? Orang Arab ni dulu dia bunuh anak-anak perempuan dia. Takut apa? Ini kemudaratan, kekayaan dan kebahagiaan. Okey. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW sentiasa tersenyum dan sangat apa? Ni garang. Yang kedua, bakhil. Dan yang ketiga, sini penyantun. Okey, yang ketiga, Nabi Muhammad SAW terkenal dengan sifat apa? Bla 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 bla. Sehingga diberi kepercayaan menguruskan perniagaan Khadijah radhiyallahu anha. Apa sifat dia? Pemaaf, amanah dan dermawan. Dan yang keempat ni kamu cuba baca dan jawab sendiri. Okey, itu untuk seterusnya. Akhlak, kenal pasti dan tulis mula. Akhlak Nabi Muhammad dalam masyarakat Arab. Macam mana? Siapa dia? Penyantun. Contohnya penyantun dah tulis dah. Ini apa? Adil, pemalas, amanah, tamak, bercakap benar, bakhil, rajin bekerja, gopoh, pemaaf. Yang bawah ni kamu cuba baca. Ya, kamu tulis balik. Ni dekat dalam ruangan yang disediakan muka surat 114. Okey. Setakat itu saja yang kita pelajari pada hari ini. Semoga apa yang Ustaz kamu ingat ya, apa punya nasihat Ustaz biasa-biasa apa? Jangan lupa dengar cakap ibu, dengar cakap ayah. Kamu dah belajar ni apa dia kepribadian Nabi Muhammad. Jadi kita pun kena ikut, ya. Jangan belajar tapi kita tak buat, tak guna juga. Tak begitu, jangan lupa baca Quran. Yang baca Iqra, baca Iqra. Ya, baca Iqra. Lepas tu jangan lupa solat 5 waktu. Ya. Okey, jaga diri baik-baik. Okey, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.